Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera kepada semua murid-murid tahun 4. Jadi untuk video pembelajaran pada hari ini kita nak tengok unit 5 iaitu panjang, jisim dan isi padu. Jadi untuk hari ini kita akan tengok 3 benda sahaja iaitu mengenal uji unit panjang, mililiter dan kilometer. Kemudian kita akan tengok perkaitan mililiter dan sentimeter dan yang terakhir kita akan tengok perkaitan meter dan kilometer. Jadi apa yang murid akan dapat daripada pembelajaran hari ini? Yang pertama, murid dapat membezakan unit milimeter dan kilometer dan yang kedua, murid dapat memahami cara untuk menukar unit yang terlibat. Okey, kita tengok dulu maksud mililiter dengan kilometer. Milimeter dengan kilometer ni adalah dua unit untuk panjang ya. Jadi untuk mililiter simbolnya ialah mm. Digunakan untuk mengukur objek kecil atau pendek. Kalau kilometer simbolnya adalah km, digunakan untuk menyatakan jarak antara dua tempat yang jauh. Jadi untuk milimeter kita akan nampak nombor dia besar. Tapi sebenarnya nilai dia kecil. Kalau kilometer, nombor dia mungkin nombor yang kecil tapi nilainya adalah berunit yang besar. Okay, kita tengok dulu untuk milimeter. Ini adalah contoh ukuran yang milimeter boleh menggunakan unit milimeter lah. Ukuran kertas A4. Jadi cara bacaan dia adalah panjang kertas A4 ialah 210 mm. Jadi 210 mm ni akan ditulis sebagai 210 mm seperti yang ditunjukkan di gambar. Dan untuk kilometer, kita tengok yang ini adalah gambar ataupun papan tanda yang selalu kita nampak dekat jalan raya lah. Terutamanya dekat lebuh raya, selalu ada papan tanda begini. Jadi kalau kita tengok cara bacaan dia, jarak Kuala Lumpur ke Tanjung Malim ialah 20 km. 20 km itu ditulis sebagai 20 km. Tidak perlu tulis 20 km ya, tulis singkatan dia sahaja ataupun simbol unit dia sahaja iaitu km. Okey, antara dua ni 210 mm dengan 20 km, unit yang mana lebih besar nilai dia? Kalau kita tengok sekali imbas nampak macam milimeter ni yang nombor dia besar. Kilometer ni nombornya kecil kan. Kalau kita tengok ni ratus, ni puluh sahaja. Tapi ingat kita dalam tajuk unit. Jadi kalau ikutkan milimeter kecil nilai dia ya, kerana unit milimeter ni hanya untuk mengukur objek yang kecil. Kalau kilometer besar sebab 20 km tu tentang jarak suatu tempat. Kalau boleh bayangkan Tanjung Malim, Kuala Lumpur ke Tanjung Malim tu agak jauh juga kalau kita nak kira. Takkanlah nilai dia kecil kan. Jadi antara dua ni yang besarnya adalah kilometer. Okey, sekarang kita nak tengok ukuran objek. Okey, untuk subtopik yang ini kita akan belajar tengok pembaris dululah. Untuk ukuran objek yang lebih kecil kan, untuk milimeter tu kan. Okey, jadi milimeter ni kita ada pembaris milimeter dekat sini. Kita tengok satu-satu. Yang pertama, garis yang paling kecil, paling pendek ya. Kita panggil dia, dia dianggap 1 milimeter yang dekat sini lah. Okey, pembaris selalunya akan bermula dengan kosong. Jadi garis yang paling pendek yang pertama ni kita panggil dia 1 milimeter. Yang kedua, garis yang sederhana pendek ni dia selalunya duduk di tengah-tengah antara dua nombor ni. Ini adalah garis kelima. Macam mana kira? Kira daripada garis panjang ataupun kira daripada garis pertama pendek ni 1, 2, 3, 4, 5. Dia garis yang kelima lah. Okey, jadi kalau kita baca garis yang dekat tengah-tengah ni, dia sebenarnya adalah 25 mm. 25 mm. Okey, garis yang panjang yang bernombor ni kita panggil garis paling panjang dan dia memang ada nombor. Di sini kita tahu ini adalah 50 mm. So kalau ada nombor ni selalunya garis paling panjang. Kemudian jarak di antara garis panjang ini adalah 10 mm ya. Ini garis ni jarak dia 10 mm. Macam mana tahu? Kita kira je yang dekat tengah-tengah ni 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jarak dia 10 mm. Okey, kita nak tengok kat sini ada beberapa objek dan kita nak ukur dia punya panjang setiap objek. Jadi kita tengok objek pertama ni adalah jarum. Jadi untuk baca dia kita tengok dia dah memang daripada
kosong daripada mula, kosong milimeter. Jadi baca je pada hujung lagi satu, iaitu 20 milimeter. Okay, yang kedua ni adalah tali. Tali ni dia bermula daripada 20 mm ya, sampailah ke 65 mm sebab dia dekat garis yang sederhana panjang ni. Jadi 65. Okey, panjang tali ni adalah 65 tolak dengan 20, 35 mm. Kemudian kita tengok mancis pula. Mancis ni dia bermula daripada 0 mm dan hingga 50 mm. Jadi panjang dia kena tolak. 50 tolak 10, 40. Dan yang terakhir sekali ukuran klip dia bermula daripada 55 hingga 80. Jadi ini pun juga kita kena tolak. 80 mm tolak dengan 55. Jadi jawapan dia adalah 25 mm. Okey, kita nak tengok perkaitan antara sentimeter dengan milimeter. Yang ni memang dia punya perkaitan 1 cm bersamaan dengan 10 mm. Okey, apa yang akan berlaku kalau kita nak buat pertukaran unit? Pertukaran unit akan berlaku dua operasi iaitu darab dan bahagi. Jadi sentimeter nak tukar kepada milimeter, kita kena buat operasi darab. Tengok ya, 1, 10. Maksudnya 1 cm darab 10 akan jadi 10 mm. Okey, tapi kalau 10 milimeter nak tukar kepada sentimeter, kita kena bahagi. 10 bahagi 10 akan dapat 1. Itu kaedah dia ya. Jadi, kita tengok terus soalan. Kalau boleh buka buku teks sebab saya ambil contoh soalan dalam buku teks. Buku surat 174, soalan uji diri yang bawah tu. Jadi, dekat sini adalah pertukaran 1 unit. Maksudnya yang melibatkan 1 unit ke 1 unit sahaja. Contohnya, sentimeter nak tukar kepada milimeter sahaja. Okay, kita tengok dua soalan, soalan A dengan soalan B. Saya akan bagi dua cara. Okey, untuk soalan A dulu, 8 cm nak suruh tukar kepada milimeter, mm. Jadi untuk cara pertama, tengok dekat atas ni, sentimeter nak tukar kepada milimeter kena darab dengan 10. Jadi kita kena buat 8 darab 10, kita akan terus dapat jawapan 80 mm. Jadi cara kedua ni apa? Sebenarnya cara kedua ni tak jauh beza dengan cara pertama lah. Kita akan ingat nombor istimewa. Jadi 10 ni nombor istimewa. Kalau cm nak tukar kepada mm, kita kena tambah 1 sifar. Jadi maksudnya kita akan dapat 80 mm. Tak perlu tulis darab 10 ni lah. Itu sahaja yang membezakan cara 1 dengan cara 2. Tapi kalau 120 mm, tengok mm nak tukar kepada sentimeter, kita kena bahagi dengan 10. Jadi bahagi, kena buat macam ni lah. 110 bahagi dengan 10, kemudian kita potong sahaja sifar. Sebab ini adalah nombor istimewa, kita akan dapat 12 cm. Okey, cara kedua apa? Cara kedua, kalau nampak nombor istimewa, jadi kena potong satu sifar sahaja. So, tulis je 120, terus potong dekat situ, nampak nombor yang tinggal adalah 12, maka tulis sahaja balik jawapan dia 12 cm. Kita nak tengok soalan C dengan D. Ini soalan yang melibatkan dua unit. Jadi ada dua soalan dekat situ. Yang pertama, tengok dulu. Dia nak tukar milimeter kepada sentimeter dan kepada milimeter. So, milimeter nak tukar kepada sentimeter berkaitan dengan operasi bahagi. Jadi, kita nak bahagikanlah. Okay, 75 bahagi dengan 10. Kalau kita buat pengiraan, kita akan dapat 7 bahagi 5. Okay, ataupun sebab kat sini tak boleh potong kan. Jadi, kita kena bahagilah. Dia akan dapat jawapan 7 bahagi 5. Lepas tu, jawapan akhir dia adalah yang jawapan dekat depan, 7 adalah untuk sentimeter. 5 dekat belakang sebagai baki ni adalah 5 mm. Itu sahaja yang kita kena buat. Okey, kalau cara kedua ni kita kena tengok nilai tempat. 7 nilai tempat dia adalah puluh. 5 nilai tempat dia adalah sah. Jadi apa yang kita kena buat adalah isi sahaja balik. 70 mesti jadi sentimeter. Sa ni, nombor sa ni dia sentiasa unit mm. Jadi apa yang selalu saya tekankan, tulis dulu yang sa dekat unit mm, selebihnya tulis saja pada sentimeter. Ini untuk cara kedua. Okey, untuk soalan yang D pula, sentimeter nak tukar kepada milimeter. Okey, ada dua unit nak tukar kepada milimeter. Tengok saja sentimeter, okey darab 10. Jadi cara pertama,
3 darab dengan 10. Sebab apa? Sentimeter sahaja yang kena tukar pada mm. Mm sini tak payahlah nak tukar pada mm lagi. Kita akan buat dua operasi. Darab dan tambah. Darab dulu. 3 darab 10. Kita akan dapat 30. 30 kena tambah dengan 4. Jadi terus dapat jawapan 34 mm. Okey, cara kedua, kita gabungkan sahaja nombor. Gabungkan sahaja semua nombor yang ada, letak sahaja di bawah. Terus dapat 34 mm. Cara kedua ni yang untuk sentimeter dengan milimeter ni dia lebih senang lah sebab dia gabungan nombor saja. Kalau yang ni kita pisahkan sahaja nombor. Dia lebih nampak mudah guna cara kedua. Sebab apa? Pertukaran unit ni markah dia selalunya 1. Kalau tak tunjuk jalan kerja macam cara satu ni pun tak apa. Tapi kalau nak buat jalan kerja pun boleh juga. Okey, perkaitan yang kedua adalah tentang kilometer dengan meter. Jadi untuk sini 1 kilometer sama dengan 1000 meter. Apa yang akan berlaku kalau nak tukar operasi? km nak tukar kepada m. Tengok 1 dengan nombor istimewa 1000. Jadi kena darab. 1 darab 1000 akan dapat 1000 m. Kalau m nak tukar kepada km, so, kita kena buat operasi bahagi. 1000 bahagi 1000 akan dapat 1. Okay, kita terus tengok soalan. Soalan muka surat 175, uji diri. Pertukaran satu unit sahaja iaitu soalan A dengan B. Okey, kita tengok. 26 km nak tukar kepada M. Lagi satu 5000 M nak tukar kepada km. Okey, kita nak buat dua cara juga dekat sini. Okey, yang pertama tengok dulu kilometer nak tukar kepada meter. Kilometer nak tukar kepada meter kena darab dengan 1000. Jadi cara pertama macam biasalah darab dengan 1000. Lepas tu kita darab macam biasalah. Lepas tu terus dapat jawapan 26000 meter. Okey, cara kedua dia sama macam cara pertama. Cumanya kita tak tulis darab ni lah. Nampak je 1000 nombor istimewa, maksudnya tambah saja 3 sifar. Jadi 26, tulis je balik 26 tu. Ingat 1000 ada 3 sifar, jadi tambah je dekat belakang 3 sifar. Kemudian kita terus dapat jawapan 26 meter. Okey, kalau yang sebelah kiri ni 5000 nak tukar kepada meter, nak tukar kepada kilometer, kena bahagi 1000. Jadi apa kita buat? Cara pertama bahagi. Bahagi maksudnya kalau nombor istimewa, kita buat apa? Potong sahaja sifar kan? Okay, so potong 3 sifar, 3 sifar, kita dapat 5 km. Cara kedua pun sama juga, cumanya saya tak tulis bahagi 1000 sebab kita dah tahu nombor istimewa maksudnya potong sahaja 3 sifar bila buat operasi bahagi. Jadinya daripada nombor tu saja saya terus potong sahaja di situ, nampak saja nombor tertinggal adalah 5, jadi jawapan dia adalah 5 km. Okay, soalan seterusnya D dengan E. Yang ini soalan yang melibatkan dua unit. Jadi tengok ada dua cara juga. Yang pertama km nak tukar kepada m, maksudnya kena darab kan. So darab dan tambah. 4 darab 1000, 4000 tambah dengan 16, kita dapat 4016. Ataupun cara kedua, cara dia adalah kita tengok nilai tempat. 4 adalah 1000 sebab dia bermain dengan km kan, nombor 1000. Okay, 16 tu nampak dia macam nombor puluh lah dekat situ. Ingat, kalau nak tukar kepada satu unit, dia mesti kena M kena jadi 4 nombor. Yang kita kena isi kalau ada km dekat atas ni. Ingat kalau ada km kena tulis 4 nombor. Jadi apa yang kita nak isi? Yang pertama isi dulu yang 1000 tu dekat depan sekali. 4. Yang puluh isi je daripada belakang. 6 dengan 1. Jadi yang tempat kosong tu nak isi apa? Tulis sahaja sifar. Jadi kita dah dapat jawapan 4016. Okey, soalan yang sebelahnya 9 km ada tempat kosong M, dia jadi 9025. Maksudnya dia nak tahu M tu berapa. Jadi kita kena tengoklah 1025 tu tukar kepada km dan M. Macam mana? Kena bahagilah. So bahagi macam biasa, kita akan dapat 9 bahagi dengan 25. So 9 adalah 9 km, bahagi yang 25 tu jadi 25 M. Cara kedua adalah sama macam cara kedua yang dekat sebelah sini ni. Tengok, pisahkan. 9 tu dia 1000. 1000 dia mesti km. Okay, selain daripada 1000 tu dia mesti meter. Jadi apa kita buat? Kena isi 4 nombor juga. Ataupun kita tulis je balik 9 km. Okay, yang sebelah sini ni 025 kan. Tapi 0 tu tak payah tulis. Kita tulis saja 25 meter dekat situ. Sekian saja video saya pada kali ini. Harap semua faham. Terima kasih. Assalamualaikum.